Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada hari ini cikgu akan ajar tajuk terakhir, iaitu struktur yang kuat dan stabil. Pada muka surat 202, terdapat pelbagai struktur binaan yang kuat dan stabil di sekeliling kita. Struktur binaan ini dibina berasaskan pelbagai bentuk seperti yang berikut. Kalau kita tengok sekeliling kita, bangunan-bangunan ini dibina berasaskan bentuk-bentuk yang ditunjukkan, hemisfera, cuboid, silinder, piramid ataupun bentuk-bentuk lain, sfera, kubus dan juga kon. Bentuk-bentuk ini akan membantu kestabilan dan kekuatan bangunan-bangunan ni. Tapi kalau dari segi bentuk yang kita tunjukkan ni, dalam banyak-banyak ni, apakah bentuk yang paling kuat sekali? Paling kuat sekali ialah bentuk hemisfera, ataupun bentuk yang melengkung. Bixby Voice Privacy Contohnya yang ni, hemisfera. Ini yang pertama sekali lah, yang paling kuat, ataupun bentuk yang melengkung adalah bentuk yang paling kuat. Kedua adalah bentuk yang seperti segitiga ni, iaitu piramid ataupun kon. Kamu kena tahu tu lah, yang bentuk-bentuk yang kuat ialah bentuk yang seperti lengkung, kedua piramid ataupun kon, dan seterusnya yang lain ni. Yang lain ni kurang kuat. So yang paling kuat adalah bentuk hemisfera, ataupun bentuk yang melengkung. Seterusnya ialah kita nak tahu faktor dari segi kestabilan objek. Macam mana kita nak tahu objek itu stabil atau tidak? Kita boleh melihat dari segi dua faktor. Kita tengok ni, contoh gambar ni ditunjukkan dia pakai tripod kamera tu. Tripod tu nak jatuh sebab tak stabil. Kenapa agaknya tripod tu nak jatuh, nak tumbang? Kita tengok satu lagi contoh kat sini, bas satu tingkat dan bas dua tingkat. Yang manakah yang lebih stabil? Kalau bas satu tingkat ni dengan bas dua tingkat ni, dia ambil corner, dia drive melalui corner dengan laju, kamu rasa yang mana akan jatuh dahulu? Secara logiknya bas dua tingkat ni akan jatuh dahulu. Dia akan tumbang dululah. Kenapa? Sebab dia lebih tinggi berbanding bas yang satu tingkat. Lebih tinggi sesuatu objek, semakin tinggi ketinggian sesuatu objek, semakin berkurang kestabilannya. Tengok ni, dikata kat sini, ketinggian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Ketinggian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Objek yang tinggi seperti bas dua tingkat kurang stabil berbanding bas satu tingkat yang lebih rendah. Itu pertama, faktor ketinggian. Faktor kedua ialah luas tapak. Tengok gambar yang pasu A dan pasu B ni. Kamu rasa kalau kucing tolak ni, yang mana satu yang jatuh dulu? Yang mana satu? Sebab dua-dua ni sama tinggi. Mestilah kamu rasa logiknya adalah pasu B. Kenapa? Inference dia kenapa pasu B ni tumbang dahulu? Sebab luas tapak dia kurang berbanding dengan pasu A. Jadi faktor kedua ialah luas tapak. Lebih luas tapak sesuatu objek atau sesuatu bangunan, lebih stabil keadaan dia. Jadi pada hari ini kamu kena tahu dua faktor untuk yang mempengaruhi kestabilan. Kestabilan sesuatu objek bergantung kepada, pertama ialah ketinggian, kedua ialah luas tapak. Pertama ketinggian, kedua luas tapak. Kalau kita biasa tengok kereta racing tu, kereta Formula 1 racing tu, kenapa dia dibina, dia dicipta dengan keadaan seat yang sangat rendah, lowered seat kan? Kerana nak menambahkan kestabilan dia. Kamu pernah tengok tak kereta racing tinggi macam bas? Tak pernah kan? Sebab kita bina kereta racing tu dibina dengan sangat rendah supaya untuk menambahkan kestabilan dia. Tengok gambar ni ditunjuk kat sini. Antara tiga tisu dapur ni, 1, 2, 3.
Yang manakah paling stabil? Okey, yang paling stabil ialah yang pertama. Jadi kalau kita buat eksperimen, kita goncangkan tapak warna hijau ni, siapa yang akan tumbang dahulu? Yang akan tumbang dahulu ialah ni, nombor 3 akan tumbang dulu. Kemudian akan tumbang nombor 2. Yang paling last sekali tumbang ialah yang nombor 1. Kenapa? Kerana dia paling stabil. Kenapa kita panggil yang tisu dapur yang pertama ni paling stabil? Sebab apa? Sebab dia paling rendah. Pertama, sebab dia paling rendah. Sama tak luas tapak antara tiga-tiga ni? Luas tapak sama. Cuma apa yang berbeza, apa yang dimanipulasi dalam eksperimen ni ialah ketinggian objek. Untuk yang ni ketinggian objek di mana. Okey, seterusnya. Tengok gelas ni, dia kata dia pegang gelas, satu gelas yang rendah, satu gelas yang tinggi. Gelas yang rendah lebih stabil. Okey, tengok yang ini pula. Okey, ini ada gabus Gabus. Satu gabus ni dalam keadaan kaki dia lurus ke bawah. Gabus yang kedua, kita kata ni gabus pertama. Gabus kedua, kaki dia kembang sikit. Dia buka kaki tu. Yang manakah lebih stabil? Siapa? Kalau yang kita tolak tu maknanya dia akan tumbang lambat. Dia akan tumbang kedua. Yang pertama, kalau yang tumbang cepat dia kurang stabil. Antara 1 dan 2, siapakah yang lebih stabil? Objek yang mana lebih stabil? Okey, yang lebih stabil ialah yang kedua. Okey, tengok dalam eksperimen ni, apakah yang dimanipulasi? Apa beza gabus 1 dengan gabus kedua? Okey, gabus kedua dia kembang sikit kan, bawah dia, tapak dia tu. Bila dia kembang macam tu, maknanya dia punya luas tapak dia lebih besar. Kita tengok ni. Besar. Kita kira luas tapak ni yang dia buka kembang ni, tapak yang dibuka tu. Berbanding dengan kalau yang ni, dia punya tapak dia kecil je. Kecil. Luas tapak dia kecil. Luas tapak yang ni lebih besar. Okey. Bila luas tapak lebih besar, maknanya dia lebih stabil. Kita tengok yang bangunan ni pula. Katakanlah ada 3 bangunan. Kamu tengok kat KL sana kan. Ada 3 bangunan yang macam-macam bentuk. Okey, A, B dan C. Siapakah yang paling stabil? Kita tengok ketinggian dia, sama je. Yang mana lebih stabil? Kalau digoncangkan meja ni, 3 kotak ni, bongkah ni, siapakah yang paling stabil? Maknanya siapakah yang akan tumbang paling lambat? Yang A akan tumbang paling lambat. Kedua, B akan tumbang kemudian. Yang paling cepat ialah C. Sebab apa C yang akan jatuh dahulu? Kenapa C yang akan jatuh dahulu? Sebab ni, jadi ketinggian semua sama kan. Jadi yang beza adalah luas tapak. Yang mana yang luas tapak yang paling kecil? C. Jadi yang paling kecil luas tapak dia ialah yang paling kurang stabil. Faham jadi cikgu nak ulang sikit. Kestabilan objek ni, faktor dia ada 2. Pertama adalah ketinggian. Kedua tadi apa? Luas tapak. Okey. Luas tapak dia paling besar. Okey, hipotesis. Kita buat hipotesis. Boleh tak kita buat hipotesis? Okey, ini ialah yang dia buat eksperimen ni, ialah masa untuk tumbang dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apakah hipotesis dia? Okey, hipotesis yang sesuai untuk yang ini ialah, okey, kita cuba tulis sikit. Apakah hipotesis dia? Hipotesis dia yang sesuai ialah, okey, kita masuk dulu dia punya pemboleh ubah yang dia makin bertambah luas tapak, makin luas makin lambat dia nak tumbang. Jadi semakin bertambah masa untuk tumbang. Okay, boleh buat tak hipotesis ini? Senang je kan? Kalau kita terbalikkan, semakin berkurang luas tapak, semakin berkurang masa untuk tumbang.
Okey, settle tadi yang kestabilan tadi. Dua faktor kena ingat. Pertama, ketinggian dan juga luas tapak. Cuba kamu berdiri tegak, kaki kamu rapat. Dengan kamu berdiri tegak, kaki kamu kangkangkan sikit. Kamu buat kuda-kuda kan. Okey, yang mana lebih stabil? Adakah kamu berdiri tegak ataupun kaki kamu dalam keadaan kangkang sikit? Yang kamu kangkang sikit tu lebih stabil, sebab luas tapak ketika kamu buka kaki kamu tu lebih besar. Luas tapak dia lebih besar berbanding ketika kamu berdiri. Jadi kalau kawan kamu tolak kaki kamu tengah kembang macam tu kan, jadi susah nak tolak. Kalau kamu berdiri tegak, kaki rapat tu senang nak tolak. Jadi cepat tumbang sebab kamu kurang stabil. Okey, kestabilan boleh buat. Okey, sekarang pula tentang kekuatan. Kekuatan binaan. Okey, macam nak tahu bangunan tu sesuatu binaan tu kuat ke tak? Ialah selain daripada dia punya bentuk dia tadi, bentuk melengkung, bentuk tiga segi, piramid dan sebagainya. Satu lagi ialah dari segi faktor jenis bahan yang membina dia. Okey, contohnya dia buat tadi dalam gambar, dalam cerita ni, dalam buku teks ni dia kata model meja yang manakah lebih kuat, dia kata. Lepas tu dia ketukkan dengan besi. Diketukkan dengan ni, tukar besi ni pecah. Okey, yang plastik ni pecah, yang kayu ni tak pecah. Kenapa? Sebab kayu lebih kuat daripada plastik. Okey, jenis bahan dia. Okey, apakah jenis bahan yang kamu kena tahu untuk membuat satu bangunan ataupun satu binaan? Jenis bahan yang kamu kena tahu ialah pertama ialah konkrit, besi, plastik, kayu dan lain-lain lah. Okey, antara empat ni, konkrit, tahu tak konkrit apa? Konkrit ni ialah gabungan batu dan juga besi, simen dan besi. Pernah tengok dinding konkrit tak? Dinding rumah kan ada besi-besi dulu, baru dipasang simen, baru dimasukkan batu dan sebagainya. Okay, itu kita namakan konkrit. Okay, dah ada besi dan juga simen dan batu. Okay. Kalau besi saja, besi sajalah. Okay. Kalau plastik, kamu pun tahu plastik dan juga kayu. Okay. Antara konkrit, besi, plastik dan kayu, kamu rasa siapakah yang paling kuat, paling kukuh? Okey, tengok yang paling kukuh ialah yang konkrit ni. Sebab dia ada gabungan besi dan juga batu bata dan simen. Okey. Yang kurang sikit kekuatan dia adalah besi. Kalau besi saja, cuba buat rumah kamu dalam besi saja, kuat tak? Tak kuat. Jadi dia kena gabung dengan batu atau konkrit dulu, baru dia akan lebih kuat. Okay, jadi daripada segi kekuatan, yang pertama paling kuat ialah konkrit, kedua kuat ialah besi, ketiga kuat ialah kayu, yang last sekali yang kurang kuat ialah plastik. Okay, jadi susunan dia ikut kekuatan. Okay, kalau ikut kekuatan, nombor 1 konkrit, nombor 2 besi, nombor 3 kayu, nombor 4 plastik. Okey, yang lain ni kamu baca sendirilah. Okey. Okey, tengok jambatan ni. Tengok cikgu kata tadi, bentuk kalau bentuk melengkung atau paling kuat, bentuk tiga segi atau bentuk piramid kurang sikit kekuatan dia berbanding bentuk yang melengkung. Okey, tengok apa sifat-sifat bahan kamu kena tahu ni. Okey. Konkrit, apakah sifat dia? Konkrit, apakah sifat dia? Bahan ini sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan tidak mereput. Okey. Besi pula, sifat dia logam yang sangat kuat, digunakan sebagai struktur binaan, contohnya jambatan. Okey. Plastik, apakah sifat plastik? Plastik sifat dia ringan, kuat dan mudah dibentuk. Okey, tengok gambar ni. Kalau kat Cameron Highland ni banyak ada. Kita tutup ni
tanaman ni dengan plastik. Kenapa tutup dengan plastik? Sebab plastik tu dia boleh dibentuk mengikut bentuk tempat pelindung ni. Okay, last sekali ialah kayu. Kayu mempunyai sifat tahan lama, teguh dan juga keras. Okay, contohnya Istana Seri Menanti ni diperbuat daripada 100% kayu tanpa ada paku pun. Jadi tak ada melibatkan logam, kayu sahaja. Dia masih kuat, dia memang kuat sebab kayu dia pun digunakan kayu mahal, kayu jati, kayu meranti dan sebagainya. Tapi jika dibandingkan dengan konkrit, konkrit lebih kuat. Tengok bentuk struktur. Okey. Oh, ni dia ajar bentuk struktur kat sini. Okey, bentuk struktur. Ni cikgu cakap tu kan. Okey. Ni contoh jambatan lah. Tadi betul-betul asas tadi kita buat jadikan jambatan. Okey, sekarang dia buat jambatan ada 3 bentuk. Satu ialah bentuk A, flat je. Satu garis lurus je macam tu. Bentuk B dia melengkung sikit. Bentuk C dia adalah bentuk yang macam bentuk 3 segi tu Okay, yang mana kamu rasa yang paling kuat, paling kukuh sekali? Kita letakkan satu bata lah. Kamu rasa siapa yang akan runtuh dulu jambatan ni? Okay, yang akan runtuh dulu ialah yang A sebab dia tak ada bentuk. Dia tak ada dia jambatan yang lurus saja. Okey. Yang akan roboh yang kedua ialah yang C. Okey. Yang paling lambat ataupun paling lambat roboh iaitu yang paling kukuh ialah B bentuk yang melengkung. Yang kedua ialah bentuk yang tajam ni, bentuk seperti bentuk 3 segi. Kenapa kita kena buat bangunan binaan ni kena kuat dan stabil? Penting tak kita buat binaan yang kuat dan stabil? Penting lah kan. Nanti tiba-tiba satu hari kamu tidur dalam rumah, besok tengok bangunan kamu dah roboh disebabkan oleh angin kuat dan sebagainya. Penting untuk membina bina sesuatu objek atau binaan dari bahan yang sesuai. Contohnya titi ni daripada kayu. Dia kuat sekarang tapi dia tahan lama tak? Tak tahan lama. Selepas setahun tengok titi tu pun dah mula rosak. Kalau konkrit, kita buat daripada konkrit jambatan yang daripada konkrit, dalam dia ada besi, ada simen kan. Dia dah campurkan. Dia punya asas dia tu diletakkan dengan besi. Okey, kemudian dia akan campur dengan batu dan simen. Okey, selepas setahun adakah jambatan tu masih berfungsi? Ya, jambatan tu masih elok sebab jenis bahan dia digunakan adalah konkrit. Kenapa kita kalau katakanlah kamu ni seorang yang membina jambatan ni, kenapa kamu kena pilih yang konkrit untuk kegunaan lori-lori ni contohnya sebab dia tahan lama, boleh digunakan untuk jangka masa yang lama dan tidak mudah rosak. Kos penyelenggaraan pun kurang. Selepas setahun, 2 tahun, 3 tahun, jambatan daripada konkrit masih lagi boleh digunakan. Tapi kalau kita buat jambatan daripada kayu, selepas setahun, 2 tahun dia akan rosak. Kayu yang buat jambatan ni biasanya kayu papan yang biasa Siapa lagi? Mencipta. Okey, mencipta ni tak perlu. Okey. Okey, ni kita nak imbas kembali. Tadi cikgu ajar apa? Faktor mempengaruhi kestabilan objek ialah pertama ketinggian, kedua ialah luas tapak. Okey. Biasa kalau kita buat eksperimen, kita akan manipulasi satu benda je. Contohnya 3 kerusi dia sama tinggi, tapi kita akan bezakan luas tapak. Okey. Faktor kekuatan pula, macam mana satu binaan tu boleh kuat? Ialah pertama jenis bahan, konkrit kan. Cikgu kata nombor 1 kuat konkrit, nombor 2 besi, nombor 3 kayu, nombor 4 plastik. Okey, itu dari segi jenis bahan Yang kedua dari segi bentuk dia, untuk kekuatan ni, bentuk kon, piramid, cube, hemisfera, silinder. Macam yang cikgu cakap tadi, yang paling kuat ialah hemisfera. Yang kedua ialah piramid, yang ketiga ialah kon,
keempat, kelima dan seterusnya adalah bentuk-bentuk yang lain. Okey, kenapa pentingnya kita bina binaan yang kuat dan stabil? Supaya dia tahan lama, mengurangkan kos dan juga selamat. Okey, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu akan bagi kamu kerja untuk dijawab secara online. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.